wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kalau meremang bulu roma tuan-tuan, asal luluh jiwa tuan-tuan bila bacaan tu kalau dibaca di hadapan Nabi baca di hadapan kita, yang kita sedang melakukan perkara-perkara khurafat dan bid'ah serta tahyul dalam beranggapan ini dalil kita, ini dalil kita, ini syekh kata, ini tok guru tu kata boleh dan boleh. Kalau Nabi mai baca ayat ni depan kita tuan-tuan, pensan kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pengorbanan yang perlu kita ambil. Setiap orang ada jalan, setiap orang ada kenangan, setiap orang ada pengalaman dirinya dalam menganuti agama yang suci ini. Setiap orang mungkin pernah terlanjur, setiap orang pernah tersilap, setiap orang pernah terjadi sesuatu yang gelap dalam kehidupan dia. Maka kegelapan itu tidak perlu kita biarkan ia gelap. Kegelapan itu tidak perlu untuk kita jadikan ia sebagai pemusnah kehidupan kita. Kalau kita pernah melalui liku-liku dan kegelapan dalam mencari Tuhan, dalam mencari Allah Subhanahu wa taala, dalam menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepada kita jalan keluar. Dengan syarat kita mesti bertakwa kepada Allah. Kita mesti yakin kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nescaya akan diberikan kepadanya jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita korbankan dalam bentuk perjalanan kehidupan kita. Saya sebagai contoh pernah tersalah. Saya sebagai contoh pernah tersilap. Saya sebagai contoh pernah mengikuti aliran dan jalan yang tersimpang siur daripada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang pernah mengenali saya di pentas-pentas yang lain, tidak pernah mengenali saya di atas pentas masjid dan sebagainya. Tiba-tiba ustaz ni macam mana tiba-tiba dia boleh masuk masjid? Macam mana tiba-tiba dia ni boleh masuk masjid? Itu bukan kuasa tuan-tuan. Itu kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tiba-tiba hang boleh mengajak dalam masjid? Oh, saya tuan-tuan taulah khas. Taulah saya UK 2633, 2636. K itu tengah tu khas. Bukan nak mendabik dada, bukan. Tetapi saya nak menceritakan bahawa tujuan bentuk pengorbanan yang perlu kita lakukan dalam mencari sesuatu jalan yang pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala memerlukan pengorbanan. Kena berkelahi dengan keluarga, kena berkelahi dengan isteri, kena berkelahi dengan kawan-kawan, kena ditinggalkan kawan-kawan. Dan niat kita berubah bukan untuk mencari kemasyhuran, bukan seperti mana kata sastrawan Arab, tukhalif yu'raf. Bila hang buat satu benda yang bersalahan, hang akan dikenali. Tak, hampa tak payah mai pantun dekat aku syair itu ataupun peribahasa tersebut. Aku pun hafal benda yang sama. Tapi tujuan kita berubah adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah 40 tahun kalau seperti saya. Kita dah tersasar. Tuan-tuan, cukuplah 50 tahun, cukuplah 60 tahun, cukuplah 70 tahun tersasar dengan perkataan-perkataan yang menjauhi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jentik hati kalian, fokuskan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kalian. Fokuskan kepada apa yang Rasul kalian tinggalkan untuk kalian. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Peganglah dua perkara itu dengan sebaik-baiknya, kalian tidak akan tersasar untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu perkara yang menjentik hati kita, yang menjentik hati saya sebagai contoh untuk saya kembali kepada manhaj yang saya yakin ini manhaj yang sahih. Ini manhaj yang telah pun digarap dan telah disusun dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan sebagainya. Pengorbanan yang perlu saya lakukan ialah satu ayat yang dibacakan oleh Imam Malik ibn Anas kepada satu orang yang menanyakan kepada Imam Malik, ni nak mai musim
haji, dan peristiwa ini juga berlaku pada sekitar musim haji pada bulan Zulhijjah, pada awal 10 Zulhijjah. Kata seorang sahabat Imam Malik ataupun murid Imam Malik ataupun followers Imam Malik, boleh tak aku nak berihram di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh tak aku nak bermiqat di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Malik, jangan buat benda tu. Aku takut akan ditimpa kepada kamu fitnah. Kata dia, apa masalahnya? Takkan nak pi miqat di Zulhulaifah, di Bir Ali. Waktu tu bukan ada apa. Ada ketul batu besar, cuma ada pokok kurma. Sekarang baru ada masjid. Dia kata di situ tidak ada apa-apa, kata dia. Aku nak bermiqat di dalam raudhah. Aku nak bermiqat di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bermiqat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagiku yang afdal. Kata Imam Malik, jangan lakukan satu pun perkara yang menyalahi perkara yang dicontohi, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Aku takut kamu akan ditimpa fitnah. Kata orang tersebut, fitnah apa yang aku akan dapat? Takkan kerana nak bermiqat di makam Nabi pun aku akan dapat fitnah? Maka kata Imam Malik ibn Anas, memetik satu penggal ayat akhir daripada surah An-Nur ayat yang ke-63. Pegang baik-baik ayat ni, balik baca. Ayat ini telah mengubah seluruh jiwa raga saya, untuk saya mengorbankan apa yang ada dalam kehidupan dan juga pengalaman serta pencapaian saya, untuk saya perlu mendaki daripada anak tangga bawah untuk kembali memperdengarkan syarahan kepada kawan-kawan dan rakan-rakan taulan, untuk kita mengajak manusia kembali kepada Allah. Imam Malik mengatakan, falyahzaril ladzina yukhalifu an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Kata Imam Malik, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi mereka-mereka yang berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyahzaril ladzina yukhalifu an amrihi an tusibahum fitnah. Siapa yang mengingkari, siapa yang buat satu perkara lain, siapa yang mereka-reka satu benda yang tak pernah diasaskan dan dicontohi serta ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, pasti mereka akan ditimpa fitnah. Au yusibahum azabun alim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nur ayat yang ke-63, dan pasti mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Ayat ini telah memedihkan jiwa raga saya. Ayat ini telah menginjak segala martabat dan leluhur saya. Ayat ini telah menjatuhkan kesombongan, telah meruntuhkan ketakburan. Ayat ini telah merosakkan semua dalil yang ada dalam kepala otak saya, untuk saya tinggalkan semua apa yang pernah saya ambil, untuk kembali berpegang kepada apa yang hanya dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sahaja. Kemudian ayat-ayat yang lain mula berbisik di telinga saya. Ayat-ayat yang lain mula berteriak di telinga dan di hati saya. Antaranya ayat daripada surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ayat ni tendang jiwa saya. Inilah jalanku, saya buat jalan lain. Inilah zikirku, saya berzikir cara lain. Inilah jalanku, inilah khalwahku, inilah jalan yang aku tunjukkan, sikit saya buat benda lain. Saya kata, sampai bila saya akan duduk dalam keadaan sia-sia? Sampai bila saya akan tergolong di kalangan orang-orang yang disebutkan oleh Allah, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Allah dalam suratul Kahfi, orang-orang yang rugi kehidupannya di dunia, sedangkan mereka menyangka mereka sedang melakukan amal kebaikan. Tuan-tuan buat benda ni tak, benda ni kan baik. Tuan-tuan buat ni kan baik, ni kan baik, ni kan baik. Semua kita cerita tajuk baik, tapi bila kita tanya, dia contohi Nabi tak? Tak. Dia tak semestinya Nabi kena contoh. Dia tak semestinya benda tu Nabi kena tunjuk baru boleh buat. Tak semestinya. Ayat ini telah tendang jiwa saya, untuk saya kata, Quran mengatakan qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku. Habis.
Kita perlu buang jalan-jalan yang lain. Kita hanya perlu untuk mengutip dan menjejaki di atas jejak-jejak langkah dan telah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, last penutup untuk menutup jam 10. Ayat ni pun pegang dengan baik. Al-An'am 153. Ini juga ayat yang mengubah jiwa, raga dan keseluruhan kehidupan saya dalam perhambaan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak bertumbangkan, untuk tidak bertongkatkan, untuk tidak berpaut kepada sesiapa, hanya sahaja saya nak berpaut kepada Allah dan Rasulnya sahaja. Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna hadha sirati mustaqimah. Allah berbicara melalui lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan ucapan dan firman-Ku wahai Muhammad, wa inna hadha sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca kepada para sahabatnya, wa inna hadha sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uh, ikutilah jalan aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan yang dipertontonkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun dalam mengembangkan dakwah, dalam menunaikan tanggungjawab dan amanah sebagai khatamun nabiyyin, khatamun nubuwah, sebagai penutup risalah kenabian. 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk kita. Salahkah kita nak berkorban untuk masa depan kita dan diri kita hanya sahaja untuk mengikut ajaran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling pedih bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kalau meremang bulu roma tuan-tuan, asal luluh jiwa tuan-tuan, bila bacaan tu kalau dibaca di hadapan Nabi baca di hadapan kita, yang kita sedang melakukan perkara-perkara khurafat dan bid'ah serta tahyul dalam beranggapan ini dalil kita, ini dalil kita, ini syekh kata, ini tok guru tu kata boleh dan boleh. Kalau Nabi mai baca ayat ni depan kita tuan-tuan, pensan kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pensan tuan-tuan bila Nabi kata fattabi'uh, ikuti jalan aku, tiba-tiba kita mengikuti jalan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan ikut jalan-jalan yang bersimpang siur, karena sesungguhnya jalan-jalan yang bersimpang siur di atas landasan yang lurus yang aku contohi dan aku tunjuki ini, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kalian akan bercerai-berai, kalian akan berpecah belah daripada jalan yang dipertuntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pedih di hujungnya lagi tuan-tuan, zalikum wassakum bihi, inilah wasiatku, kata Allah. Kata Nabi dalam membacakan ayat ini, inilah wasiatku. Nak pi ambil wasiat siapa? Nak pi ambil amanah siapa tuan-tuan? Hari ini orang duk kira nak ambil amanat sana, ijazah sana, sanad sana. Ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya wahyu untuk dibacakan kepada kita. Zalikum wassakum bihi, inilah wasiat daripada kami, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hujungnya ditutup dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah.